أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذرياته أجمعين، وإلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا، خصوصا إلى صاحب المصنف الكتاب الشيخ عبد الصامد البلمباني، وإلى حجة الإسلام الإمام الغزالي، وإلى شيخ أحمد فهمي زمزام، وسائر سادتنا والصديقيون. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين يا رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب، وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب، وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب، وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس
ونفس بعدد كل معلوم لك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu sebenar-benarnya, dan jadikanlah kami di kalangan orang yang mengikuti akan kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang sesat itu sebenar-benarnya sesat, dan jauhkanlah kami daripada mengikuti akan kebatilan dan kesesatan. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Nawaitul i'tikafi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wat tazakkura wat tazkira wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Para hadirin sidang jemaah muslimin muslimat, hadirin wal hadirat, ayahanda bonda, adik kakak yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala masih lagi memberikan kesempatan, peluang dan ruang kepada kita bagi kita meneruskan pengajian kitab kita dan meneruskan majlis ilmu pada malam yang mulia ini. Hidayatus salikin fi suluki maslakil muttaqin dari Syekh Abdul Samad Al-Palembani rahimahullahu ta'ala. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في دارين آمين يا رب العالمين. Berkata pengarang kitab kita Syekh Abdul Samad Al-Palembani, Bismillahirrahmanirrahim. Ku mulai kitab ini dengan nama Allah yang amat murah lagi mengasihani akan hamba-Nya. Baik, jadi kita tengok sedikit tentang syarahan berkenaan dengan kalimah basmalah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini nama ringkas dia dipanggil sebagai kalimah basmalah, kalimah basmalah. Dengan nama Allah, dengan makna lil musa litabarrukan ataupun limusahabah, dengan keberkatan, ismullah, dengan kebersamaan nama Allah. Jadi Allah itu dipanggil nama bagi zat yang mempunyai sifat kesempurnaan, zat yang wajibul wujud, az-zat wal-wajibul wujud, yang bersifat dengan segala sifat kamalah, sifat kesempurnaan, dan maha suci Allah Ta'ala itu daripada bersifat dengan segala sifat kekurangan, sifatun naqais, sifat kekurangan. Jadi Allah tu
Ta'rif dia nama bagi satu zat yang wajib al-wujud, yang bersifat dia tu dengan segala sifat kesempurnaan ataupun sifat ketuhanan, yang mana wajib ia disembah, yang mana Allah itu sifatnya sifat sempurna yang melayakkan dia tu disembah, dan maha suci dia tu daripada bersifat dengan sifat kekurangan. Dan zat al-wajib al-wujud ini iaitulah zat yang ada dia tu tidak didahului oleh tiada, dan kewujudan dia itu tidak berakhir dengan pengakhiran ataupun tidak diakhiri dengan kebinasaan. Allah ada, tiada mula, zat dia ada, tidak ada pengakhiran. Itu makna Allah. Dah. Adapun kita ni zat yang ada mula, yang diawali dengan tiada, kemudian akan diakhiri dengan kebinasaan, binasa, hancur, musnah. Pakai sifat dunia ni semuanya akan diakhiri dengan binasa. Seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap sesuatu itu pasti akan binasa. Jadi apa jua sahaja yang kita lalui, bukan setakat zat kita tu yang menerima binasa, bahkan setiap perkara yang dilalui oleh manusia itu juga pasti akan ada pengakhiran dia. Kegembiraan akan berakhir, kesedihan akan berakhir, keperitan akan berakhir, kebahagiaan akan berakhir. Tak ada satu benda pun dalam dunia ni bila sebut kita hidup di dunia, dia akan kekal sampai bila-bila. Bahkan dia pasti akan ada tamat tempoh dia. Dia akan ada tempoh tamat dia. Dia akan ada perakhiran. Kalau orang itu dilanda kesedihan, maka tidak akan selama-lamanya dia bersedih. Pasti kesedihan dia tu akan hilang. Pasti kesedihan dia tu akan berkesudahan. Begitu juga dengan orang yang diberi kenikmatan, diberi kebahagiaan, diberi kekayaan, diberi segala rupa-rupa keindahan-keindahan, maka keindahan, kebahagiaan itu juga tidak akan selama-lamanya kekal, bahkan akan berakhir, akan ada tamat tempohnya. Baik. Jadi itu makna Allah. Bismillah, dengan nama Allah, ay bi musahabatismillah, dengan ada kebersamaan, yakni dengan keberkatan nama Allah. Allah zat yang wajib al-wujud, yang punya sifat kamalat, dan mustahil dia tu bersifat dengan sifat kekurangan, naqais, dan zat dia itu ada tiada mula, zat dia tu ada tidak menerima binasa. Baik. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Ini begitu pernah sebut dah dulu. Jadi Ar-Rahman ni apa makna dia? Rahman ni dipanggil sifat bagi Allah. Rahman Rahim ni mustaq dia makna rahmah, murah hati Tuhan. Allah tu bermurah hati terhadap sekalian hamba-hambanya. Jadi Rahman sifat yang bererti yang maha pemurah. Dengan sifat Rahman inilah yang pertama, Allah sangat pemurah kepada sekalian makhluk. Sama ada seseorang itu ataupun makhluk dia tu beriman kepada dia, Islam, ataupun kufur kepada dia. Sama ada seseorang itu seorang ahli taat ataupun seseorang itu ahli maksiat, maka Tuhan tetap memberikan nikmat-nikmat. Tuhan itu tetap bermurah hati. Tuhan itu tetap memberi akan nikmat kepada dia. Maka Allah Ta'ala mengurniakan
Ar-Rahman dengan makna Al-Mun'imu bi jalailin ni'ami, nikmat yang besar ataupun nikmat yang asah, nikmat kesejahteraan, nikmat kesihatan, nikmat rezeki, nikmat pendengaran, nikmat penglihatan dan lain-lain. Itu dipanggil nikmat-nikmat yang besar-besar. Ada jalailin ni'ami, jalailun ni'ami. Jadi orang beriman ke, orang kufur ke, orang taat ke, orang maksiat ke, Tuhan beri belaka nikmat kesihatan, nikmat rezeki, nikmat kesejahteraan, nikmat boleh melihat, nikmat boleh mendengar, nikmat apa juga sahajalah. Bahkan kata Syekh Ahmad Sawi, Ar-Rahmanul Mun'im bi jami'in na'ami kama wa kaifan wa zunyawiyatan wa ukhrawiyatan zahiriyatan wa batiniyatan. Ar-Rahman, apa makna Rahman? Zat yang mengurniakan, yang memberikan segala nikmat-nikmat yang besar, yang asah-asah, sama ada dari segi jumlah banyak atau sedikit, dan cara yang berkaitan dengan dunia dan akhirat, sama ada yang nampak ataupun tidak nampak. Itu makna Rahman. Kemudian Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim, Ar-Rahim ini maknanya Allah yang maha penyayang, yang maha pengasih. Jadi tidak semua hamba dia yang Allah Ta'ala jadi ini dikasihi oleh dia. Hak dia murah tu, dia murah belakang. Tapi yang dikatakan seseorang ataupun hamba yang dikasihi oleh Tuhan itu tidak semua. Siapa yang dikasihi? Iaitulah Ar-Rahim, Allah yang sangat penyayang, yang sangat mengisahani orang-orang yang beriman. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mengasihani orang-orang yang beriman. Innallaha ma'as sabirin, innallaha yuhibbus sabirin. Banyak dalam Quran. Jadi hak tu tertentu, khususiyat. Tidak semua hamba dia, makhluk dia, manusia yang dia cipta mendapat nikmat yang begitu. Maka Ar-Rahim ini Allah Al-Mun'im yang mengurniakan nikmat, yang memberikan nikmat dengan nikmat yang halus-halus. Daqaiqun ni'ami, Al-Mun'im bidaqaiqin ni'ami. Allah Ta'ala yang memberi nikmat, yang mengurniakan sesuatu pemberian yang halus-halus, yang cabai-cabai, seperti mana nikmat iman, kemudian ditambahkan pula keimanan atas tiap-tiap seseorang yang beriman, kesempurnaan nikmat, keluasan rezeki, ketajaman fikiran, akal, makrifah dan sebagainya lah, kekhusyukan dalam ketaatan, kelazatan dalam ibadat kepada dia, kemanisan dalam mengenal segala sifat-sifat asma' dia. Ni semua ni dia panggil nikmat-nikmat yang halu-halu, nikmat yang kecil, nikmat yang orang panggil apa, yang khususiyat kepada hamba-hamba Tuhan kasih. Maka kata Imam Sawi, Ar-Rahimu Al-Mun'imu bidaqaiqin ni'ami kama wa kaifan wa dunyawiyatan wa ukhrawiyatan zahiratan wa batiniyatan. Ar-Rahim iaitu zat Allah yang mengurniakan nikmat-nikmat yang halus, sama ada dari segi jumlah, yakni banyak atau sedikit, dan cara yang berkaitan dengan dunia dan akhirat, sama ada yang nampak ataupun tidak nampak. Jadi apa beza dua tu? Daqaiqin ni'ami dengan jalailin ni'ami. Daqaiqin ni'ami ini khusus bagi mereka yang Allah Ta'ala kasih. Bahkan dengan sebab Rahim Allah Ta'ala itu jugalah Allah Ta'ala memasukkan sekalian orang yang beriman ini ke dalam syurga dia. Maka tertentu sifat Rahim Allah itu bagi orang yang beriman semata-mata. Adapun orang yang tidak beriman tidak termasuk dalam bahagia hamba yang Allah Ta'ala kasih, hamba yang Allah Ta'ala cinta, hamba yang Allah Ta'ala berikan nikmat-nikmat
yang halus-halus. Baik, jadi nikmat-nikmat Allah ini dia terbahagi kepada dua jenis, kata Imam Al-Baydawi. Pertama dipanggil nikmat duniawi, dan yang kedua nikmat ukhrawi, nikmat dunia dan nikmat akhirat. Manakala nikmat dunia itu pula, kita pergi satu-satu. Nikmat dunia ni terbahagi kepada dua juga. Pertama, nikmat yang diberikan oleh Allah tanpa melalui jalan usaha, jalan ikhtiar. Dia panggil apa tu? Nikmat wahbiyun. Nikmat wahbiyun. Nikmat hak Tuhan beri, hak kita tak minta pun di dunia ni, tapi kita dapat benda tu. Yang kedua, nikmat kasbi. Nikmat yang perlu ikhtiar, nikmat yang perlu kita usaha untuk kita perolehi nikmat tersebut. Hakikatnya kedua-duanya adalah pemberian, adalah kurniaan daripada Allah Ta'ala yang maha pemberi. Baik, jadi nikmat wahbi, nikmat yang kita kata Tuhan beri kepada kita tanpa melalui jalan usaha dan ikhtiar di dunia ni, dia ada dua pula. Nikmat dunia, nikmat akhirat. Kemudian nikmat dunia ni terbahagi kepada dua. Hak perlu, hak atas jalan kita tak kena usaha, dan yang kedua hak atas jalan kita usaha. Hak jalan hak tak perlu kita usaha dan ikhtiar, nikmat wahbiyun di dunia ni terbahagi kepada dua pula. Yang pertama dipanggil nikmat rohaniyun. Apa dia? Seperti ditiupkan roh kepada setiap manusia. Ditiupkan roh setiap manusia. Jadi kita ni pernah fikir tak? Pernah minta tak dengan Tuhan supaya kita ni diberikan roh dah. Tapi Tuhan dah lahirkan kita ke dunia ni, lahir, bahkan dalam perut mak kita lagi tu ketika berusia 4 bulan, Tuhan dah tiupkan roh ke dalam rahim ibu kita, ke dalam rahim mak kita, sehinggalah kita ni dapat bernafas, sehinggalah kita ni dapat bernyawa, sehingga kita ni dapat meneruskan kehidupan di dunia. Itu nikmat yang Tuhan beri kepada kita tanpa jalan kita minta kepada dia, tanpa jalan kita ikhtiar kepada dia. Kemudian apa lagi? Nikmat wahbiyun, selain daripada rohani, Allah Ta'ala beri kepada kita akal, fikiran, dan Allah muliakan kita tu dengan sebab akal yang kita perolehi itu. Beza di antara kita dengan binatang ni pun adalah dengan sebab akal. Akal seseorang itu dia boleh buat penilaian antara baik dan buruk. Ni akal, nikmat yang besar, tanpa kita sedar hak Tuhan beri melalui pemberian dia. Wahbi, Tuhan ni Wahhab, ya Wahhab, Tuhan yang maha pemberi. Jadi bila kita fikir, kita tilik, kita renung tu, maka bertambahlah kenal kita kepada Tuhan. Tuhan bagi nikmat akal. Dengan sebab akal tu kita boleh membuat penilaian baik dan buruk. Kemudian apa lagi? Tuhan beri kepada nikmat faham tentang sesuatu ilmu. Tuhan beri nikmat fikir, dan juga Tuhan beri nikmat kita ni boleh berkata-kata, percakapan. Kemudian yang kedua, nikmat jasmani. Tadi rohaniyun. Yang kedua nikmat jasmaniyun, seperti penciptaan tubuh badan dan kekuatan yang ada dalam badan, serta keadaan yang membantu tubuh seperti kesihatan dan kesempurnaan anggota badan. Jadi kita lahir tak ada cacat apa-apa, mata boleh melihat, telinga boleh mendengar, lidah boleh berkata, tangan boleh bergerak, kaki boleh berjalan. Bahkan segala jasmani kita ni, tubuh badan kita ni sihat walafiat, sempurna belaka, maka itu adalah suatu pemberian, suatu nikmat wahbiyun yang bangsa jasmani. Kemudian nikmat kasbi hak di dunia ni yang kita kata perlu kita usaha nak dapat benda tu, apa dia? Dia ada dua jugalah. Pertama kita kata
menyucikan jiwa daripada segala sifat-sifat tercela, sifat-sifat mazmumah. Seperti mana Imam Ghazali kata, takhalli, pembersihan jiwa. Kita nak bersih hati kita tu daripada sifat-sifat tercela tu, perlu kepada iktisad, perlu kepada usaha. Jadi nak kepada penyucian itu kena dulu. Seperti mana kita belajar dari kitab yang lalu lah. Kita kenal dah apa itu riya, apa itu ujub, apa itu sum'ah, apa itu sombong, apa itu hasad, apa itu ghibtah, apa itu segala sifat-sifat naji-naji, yang kita kata naji-naji yang berdaki ada dalam diri kita tu. Maka segala sifat-sifat mazmumah ni wajib kita kena bersih, wajib kita kena tolak, wajib kita kena buang dalam hati kita. Sebab selama mana kita masih lagi bersarang dengan segala sifat-sifat mazmumah di hati itu, maka selama tu ibadat kita buat kepada Tuhan ni, dia tidak akan jadi cahaya kepada diri kita, kepada roh kita. Sebab apa? Sebab dia terhijab, terdinding. Satu orang buat ketaatan tanpa dia sedar yang mana di dalam hati dia tu adanya sifat-sifat mazmumah, maka sebenarnya dia bukan melakukan ketaatan, bahkan dia telah melakukan suatu kemaksiatan kepada Tuhan. Seperti mana dalam kitab kita ni dia akan cerita secara lebih terperinci pada perbahasan yang seterusnya. Baik, jadi menyucikan hati itu termasuk nikmat iktisab, nikmat kasbi, nikmat yang perlu kita usaha. Akhir sekali, dengan sebab kita usaha nak cucikan hati kita tu, nak bersihkan hati kita tu, maka Allah beri penyuci hati. Kemudian begitu jugalah kita kata nikmat kita kena usaha untuk menghiasi hati kita dengan segala sifat-sifat mahmudah. Tahalli, dia panggil hias hati kita tu, hias jiwa kita tu dengan segala sifat-sifat mahmudah. Itu yang pertama. Yang kedua, nikmat kasbi, iaitulah di dunia ni kita kata nikmat kita menghiaskan tubuh kita dengan perlakuan yang baik, perhiasan-perhiasan yang cantik, daripada kedudukan, daripada pangkat dan juga harta. Jadi memanglah kalau kita nak berjaya pun kita kena berusaha. Kita nak jadi pegawai ke, nak jadi lawyer ke, nak jadi doktor ke, nak jadi apa-apa sahajalah kita kata cita-cita yang rupa duniawi ni, mesti kena berusaha nak dapat benda tu. Akhirnya bila kita dah dapat, kembali kepada siapa yang memberi nikmat tersebut, iaitu Wahhab. Allah yang bersifat dengan Wahhab, Tuhan yang memberi sekalian nikmat. Itu nikmat dunia. Manakala nikmat ukhrawi ataupun nikmat akhirat, iaitulah kita kata kita diampunkan segala dosa-dosa di atas kelalaian yang kita lakukan. Itu nikmat akhirat, nikmat ukhrawi. Tuhan beri kepada kita pengampunan dia. Bahkan tidak adalah benda yang diharapkan oleh setiap hamba, yang diharapkan oleh manusia yang nak menuju kepada Tuhan, melainkan dia nak pengampunan Tuhan. Sebab kita ni banyak salah, kita ni banyak lalai, banyak silap dengan Tuhan. Maka kepada dia lagi benda yang kita nak harap, melainkan Tuhan ampun dosa kita. Jadi bila kita diampunkan dosa kita, seperti mana kata Nabi, at-taibuna minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang sentiasa bertaubat kepada Tuhan ni, kaman la zambalahu, seperti mana dia tu seolah-olahnya tak ada dosa bagi dia. Bagaimana satu orang yang melakukan maksiat kepada Tuhan, akhirnya dia kembali kepada Allah. Jadi setengah arifun billah disebut gitu. Orang yang melakukan maksiat, orang yang melakukan maksiat lalu dia bertaubat kepada Allah, maka taubat dia tu dipandang oleh Allah. Kemudian dia kembali melakukan maksiat semula. Maka maksiat yang kedua yang dia lakukan,
nak dibandingkan dengan maksiat yang pertama, maka maksiat kedua itu lebih berat. Kerana apa? Seolah-olah dia telah bermain-main dengan taubat dia. Nah, tetapi bila dia kembali pula kepada Allah untuk kali yang kedua, maka taubat dia kali yang kedua itu lebih mulia, lebih baik daripada taubat dia yang pertama. Itu menunjukkan betapa rahmat, betapa kasih, betapa cinta, betapa sayangnya Allah terhadap hamba-hamba. Nah, jadi kalau kita tu memang biasa lagu tu lah, buat maksiat, klik balik kepada dia. Nah, tak ada lama buat pula balik. Maka maksiat kali yang kedua tu lebih berat daripada maksiat yang pertama. Tapi ingat, taubat kali yang kedua setelah mana kita melakukan maksiat yang seterusnya itu lebih besar. Kerana apa? Kerana Tuhan tak pandai dah hak sebelum ni. Tuhan tak tengok dah kepada dia maksiat-maksiat yang kita lakukan sebelum-sebelum ni. Hak Tuhan tengok kepada dia hak kita taubat sekarang ni dengan dia. Itu pemurahnya Allah Ta'ala. Baik. Kemudian apa lagi nikmat ukhrawi? Mendapat keredaan Allah. Itu jelaslah. Kemuncak daripada keinginan bagi seluruh penghuni-penghuni syurga, tak ada benda lain dia nak ridhaka wa safatak. Ridha engkau wahai Tuhan, ridha engkau wahai Allah. Kemudian nikmat ukhrawi juga kita kata diletakkan di tempat yang tinggi di dalam syurga bersama dengan para malaikat yang dekat kepada Allah selama-lamanya. Itulah nikmat-nikmat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baydawi rahimahullahu ta'ala. Jadi nikmat tadi dia ada dua, duniawi, ukhrawi. Manakala duniawi ni dia ada dua pula, yang rupa wahbiyun, yang tak perlu kita usaha dan ikhtiar, tak perlu kita minta pun, memang Tuhan beri. Kemudian nikmat kasbiyun, nikmat duniawi bangsa kasbiyun, tak perlu kita usaha. Lepas tu wahbiyun tu pula ada dua, nikmat rohani, nikmat jasmani. Manakala kasbiyun tu dua juga, menyucikan hati daripada segala sifat-sifat mazmumah dan menghiasinya dengan sifat-sifat mahmudah. Ataupun kita kata nikmat duniawi hak perlu kita usaha untuk dapat sesuatu kedudukan, pangkat dan sebagainya lah. Dan yang kedua iaitulah nikmat ukhrawi, nikmat akhirat. Baik. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Kalimah basmalah ini juga dia ada beberapa faedah. 4 perlindungan dan 4 keampunan yang ada pada kalimah basmalah. Dalam kitab Maraqil Ubudiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, dia menyebutkan bahawa Bismillahirrahmanirrahim itu dia ada 4 perkataan yang mengisyaratkan kepada yang pertama 4 penjuru yang digunakan syaitan untuk mengguna manusia, iaitulah daripada hadapan, daripada belakang, kanan atau kiri. Maka sesiapa yang selalu mengucapkan basmalah dalam segala amalannya, dia akan mendapat pertolongan Allah dalam menghadapi syaitan yang datang daripada 4 penjuru ni. Bismillah tu dia ada dia ada Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani itu, dia ada 4 perlindungan. Pertama kita kata perlindungan sebagai benteng kita daripada 4 penjuru syaitan. Yang kedua, 4 keadaan manusia melakukan maksiat dan dosa, iaitu sama ada dalam keadaan sembunyi, terang-terangnya, malam atau siang. Maka basmalah yang selalu diucapkan oleh seseorang hamba dalam kehidupan sehariannya boleh menghapuskan segala dosa-dosa yang telah dilakukan dalam 4 keadaan. Jadi basmalah ni dia panggil perisai kepada setiap hamba, kepada kita lah. Ada orang dia memang amal basmalah seperti mana yang disebutkan oleh setengah musanniful kitab, pengarang kitab. Dia kata ada amalan basmalah yang dibaca sebanyak 786 kali, 78. Setengah orang dia kata, mari mana ni amalan ni? Ada hadis ke? Sahih ke daripada Rasulullah? Jadi berat jugalah maknanya. Ya, dah terpulik lah. Kalau dia nak amal, tak saya amal sudah.
Cuma benda tu dia ada orang panggil hikmah yang disebut oleh para ulama. Sebenarnya kita sebut Bismillahirrahmanirrahim itu pun suatu zikir, suatu ibadah, itu pun sudah memadai. Jadi terpulailah nak baca banyak mana ke, nak ditentukan bilangnya ke. Cuma ulama sebut 7-8 ni tu kerana mengikut huruf abjadiyah dia panggil. Jadi huruf-huruf ni dia ada huruf hijaiyah dan huruf abjadiyah. Jadi setiap huruf tu, alif tu dia ada nilai dia, ba tu dia ada nilai dia, sa tu dia ada nilai dia. Bahkan dalam doa kita baca wabil khafiyil huruf. Rahsia-rahsia huruf tu memang kita sebut. Mana dalam setiap ayat-ayat yang Allah Ta'ala turun ni, satu-satu huruf tu dia ada sir dia, rahsia waktu sembunyikan. Maka dengan keberkatan huruf-huruf yang ada dalam kalimah basmalah, itulah kita mohon kepada Allah. Sebab macam kita sebut dululah, segala makna-makna, kesimpulan, penerangan yang Allah Ta'ala sebut di dalam Quran itu, kandungannya berada pada suratul Fatihah. Sebab tu Fatihah itu dipanggil sebagai Ummul Kitab ataupun Ummul Quran, Ummul Furqan, Sab'ul Mathani, apa sahaja nama-nama lain bagi suratul Fatihah. Fatihatul Kitab, pembuka bagi setiap kitab, iaitu Al-Quran, pembuka bagi Al-Quran, suratul Fatihah. Seluruh makna ada dalam Quran itu ada pada suratul Fatihah. Dan seluruh makna yang ada pada suratul Fatihah itu adanya pada kalimah basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Macam kita sebut tadi lah, syarah bagi Ar-Rahman, syarah bagi Ar-Rahim. Semua kita cerita tu, itulah kita kata keseluruhan daripada aspek kehidupan yang kita lalui sekarang ni. Jadi basmalah ni adalah satu wasilah bagi hamba dengan Tuhan dia. Bahkan sesuatu yang dibacakan dengan basmalah, Allah Ta'ala akan hilangkan segala kemudaratan yang mendatang. Ada satu video klip di Facebook lah, satu orang pendakwah, dia ni dulu padri, dia masuk Islam di belah-belah Europe. Jadi dia kata orang cabar dia kata, betul kamu percaya dengan Allah dan percaya bahawasanya Allah yang memberi kemudaratan dan juga kebaikan, manfaat, kesembuhan. Jadi dia dicabar untuk minum racun. Racun tu dihidangkan di hadapan dia. Dia dulu padri, dia memeluk Islam, lepas tu dia memang percaya, dia yakin sungguh. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dia minum racun tu di hadapan pengikut-pengikut ataupun di hadapan puak-puak Kristian padri yang lain. Bila dia minum dengan izin Allah dan barakah basmalah itu, dia yakin sungguh tidak mendatangkan apa-apa kemudaratan dan juga kerosakan, kesakitan. Tak mati, tak sakit, tak gapo. Hak racun tadi tu Tuhan tukar menjadi air yang biasa. Tu orang panggil kebesaran Allah lah. Allah nak tunjukkan kebenaran dia. Jadi kalau kita yakin sungguh dengan kalimah basmalah ini, maka insya-Allah bahkan dalam satu hadis dalam Syama'ilul Muhammadiyah disebutkan oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullahu taala, bagaimana satu ketika para sahabat radhiyallahu anhum ini makan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika mana di saat permulaan mereka makan itu, mereka merasakan keberkatan. Jadi ada berkat pada kalimah basmalah, dan keberkatan itu boleh dirasai, boleh rasa. Ziyadah berkat ni makna ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Hak sedikit boleh jadi banyak dengan sebab barakah. Hak lapar boleh jadi kenyang, hak tak sedap boleh jadi sedap sebab Allah yang memberi sedap, Allah yang memberi kenyang, Allah yang memberi nikmat. Jadi tiba-tiba datanglah satu orang Arab Badui. Dia mari, terus dia makan tanpa menyebut kalimah basmalah, tanpa menyebut bismillah, tanpa menyebut nama Allah. Kemudian sahabat yang sedang makan itu rasa kehilangan. Hak
keberkatan yang boleh dirasai pada permulaan nak makan tadi tu hilang, rasa belah. Jadi sahabat ni bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kenapakah pada awal tadi kami merasakan keberkatan ketika kami mula makan makanan yang kami nikmati, tiba-tiba kami rasa keberkatan itu hilang, tak ada tiba-tiba. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kerana ada satu orang Arab Badui tadi, hak mari dia makan tanpa dia memulakan bacaan bismillah ataupun tanpa menyebut nama Allah. Dengan sebab itu hilang keberkatan. Jadi di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebelum daripada kita memulakan sesuatu makanan, maka hendaklah kita baca basmalah. Kerana basmalah itu ada keberkatan dia. Jadi keberkatan ni banyak benda lah. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan juga, bila mana Nabi sedang makan dengan para sahabat ni dan dihidangkan dengan makanan yang agak sedikit. Lalu mari pula satu orang Arab Badui yang lain, dia makan tak ada beberapa suap, habis makanan, tak kena. Maka Nabi kata apa? Kalaulah engkau membaca basmalah ketika mana engkau memulakan makanan tadi, nescaya rezeki yang ada di hadapanmu ni akan mencukupi, bahkan akan mengenyangkan setiap orang yang berada. Itu nikmat ataupun berkat besar kelebihan basmalah. Kemudian ada juga lah yang disebutkan oleh para ulama, bismillah itu sendiri, huruf ba tu bara'atullah, kelepasan daripada Allah kepada orang yang mendapat kebahagiaan. Huruf sin, sitrullah, pelindungan Allah kepada orang yang jahil. Ha, bismillah, ba sin, ha, mim tu, hubbatullah, kasih sayang Allah kepada orang Islam. Kemudian alif, ulfatullah, kelembutan ataupun kasih sayang Allah. Lam, latifatullah, kelembutan Allah juga. Ha, hidayatullah, petunjuk Allah. Ra, ridwanullah, keridaan Allah. Ha, hilmullah, kelonggaran daripada Allah kepada orang yang berdosa. Min, minullah, kurniaan Allah kepada orang yang beriman. Nun, nurul ma'rifah, cahaya ma'rifah di dunia dan cahaya ketaatan di akhirat. Dan yadullah, yakni pemeliharaan Allah. Itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan basmalah. Baik, aku mulai kitab ini dengan nama Allah, yakni dengan pertolongan Allah yang sifatnya Rahman lagi Rahim. Maka dengan berkat nama Allah itu, musanniful kitab ini memulakan kitab dia, mengarang kitab dia. Alhamdulillahil muftatahi bihi fi kulli kitabin. Segala puji tertentu bagi Allah yang dituntut memulai dengan dia alhamdulillah tu pada tiap-tiap kitab. Jadi alhamdulillah ni kita panggil kalimah hamdalah. Alhamdulillah dipanggil sebagai kalimah hamdalah. Kalau bismillahirrahmanirrahim dipanggil kalimah basmalah. Alhamdulillah dipanggil kalimah hamdalah. Kalau tasbih subhanallah, kalau tahmid alhamdulillah ataupun hamdalah, tahmid ataupun hamdalah lah. Kalau takbir Allahu akbar. Kalau hauqalah la haula wala quwata illa billah. Kalau tahlil la ilaha illallah. Baik. Alhamdu, segala puji atau pujian dari segi bahasa, maksud dia memuji dengan lidah dengan penuh kerelaan hati terhadap sesuatu perkara yang baik. Contohnya memuji akhlak seseorang yang bersopan santun, ataupun dia ni seorang yang dermawan, seorang yang pemurah. Manakala dari segi istilah, dari segi makna hamdalah tu secara istilahnya, secara ilmunya,
Iaitulah memuji dengan lidah sambil mengakui keagungan pemberi nikmat, iaitu Allah. Jadi alhamdulillah kita puji dengan lidah kita dan kita mengakui di hati kita keagungan Allah. Nikmat yang diberikan kepada orang yang memuji atau orang lain. Contohnya memuji nikmat kejayaan yang diberikan Allah kepada anaknya di dalam peperasaan. Baik. Segala puji tertentu bagi Allah yang dituntut memulai dengan dia puji pada tiap-tiap kita. Kemudian kata pengarang kita wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin al-mazkurin fil kitab. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmuhu atam. Jadi setakat ini adalah untuk malam ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran dan manfaat daripada apa yang disampaikan oleh pengarang kita. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadhakkaru illa ulul albab.